Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung pelajaran kita berkenaan dengan tajuk yang ke-20, iaitu tajuk sayangi haiwan. Tapi sebelum kita masuk kepada tajuk ni, insya-Allah kita sama-sama membaca surah-surah yang kita telah pelajari sebelum ini. Jadinya surah yang pertama kita akan baca adalah daripada surah At-Tin. Okey, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Okey, yang seterusnya adalah daripada surah Asy-Syarh ataupun Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب wa ila rabbika farghab. Baik. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada topik sayangilah haiwan pada muka surat 177. Okey, haiwan ni apa dia? Binatang-binatang yang Allah ciptakan yang sebahagiannya bahaya untuk kita, macam ular, macam singa dan sebagainya. Tapi dan sebahagiannya kita ambil manfaat daripada mereka, iaitu macam contoh kambing, lembu, ayam kan. Macam contoh kambing dan lembu kan, kita makan dagingnya, kita ambil susu daripada dia dan kita manfaatkan kulit dia. Kulit dia ni kadang-kadang dijadikan kasut, dijadikan wallet, jadi dompet dan sebagainya. Dan sama jugalah dengan ayam. Boleh kata selalu sangat kita makan ni. Itu antara manfaat haiwan-haiwan yang Allah ciptakan untuk kita. Telur ayam kita makan kan. Baik. Jadi kita baca sikit satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan sifat ihsan. Ihsan ni maksudnya melakukan kebaikan, buat baik. Daripada perkataan hasan, hasan maknanya baik. Ihsan adalah membuat sebaik-baiknya. Dan perbuatan ihsan ni kita lakukan kepada manusia dan juga kepada haiwan. Dan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain lah. Okey. Nabi SAW sebut, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atas semua perkara. Setiap benda adanya ihsan. Kita kena melakukan ihsan kepada semua benda. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan. Bunuh ni daripada segi dalam perang ke, tak boleh kita berperang dengan orang, kita saja potong tangan dia sekejap, potong tangan sebelah lagi. Ni dalam keadaan perang lah. Bukan kita tak boleh lah suka-suka potong tangan orang. Tapi dalam keadaan perang, maka apabila nak membunuh, bunuh betul-betul.
terus dibunuh dengan cara yang paling ihsan. Dan kalau membunuh, macam contohnya, ada satu hadis Nabi kata kalau bunuh house lizard. Apa maknanya house lizard ni? Cicak yang ada kat rumah tu. Kalau nak bunuh dengan sekali pukul. Kalau tak dapat, dengan 2 kali pukul. Tapi maksudnya janganlah kita cabut, pukul kat tangan dia dulu, lepas tu kaki dia dulu, last kali baru kepala dia. Tak, terus pukul kat kepala dia supaya dia mati terus. Maka kalau nak bunuh dengan ihsan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan ihsan. Sembelihlah dengan sebaik-baiknya. Sembelih dengan sebaik-baiknya macam mana? Contohnya, apabila nak sembelih ayam ke, lembu ke, kambing ke, pastikan dia ni cukup makan terlebih dahulu. Dah cukup minum air. Dan kemudian, Nabi dah terangkan dekat sebelahnya ni. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Dan hendaklah ditajamkan pisau yang digunakan untuk sembelih tu. Tak boleh sembelih guna pisau yang tumpul. Itu tidak ihsan. Dan itu dikira menyeksa. Sebab lambat. Bila pakai pisau yang tak tajam kan, nak putuskan tu punyalah lambat. Kalau pakai pisau yang tajam, maka dengan tak sampai 2 saat dah putus dah. Kita dah dapat potong lehernya sampai kepada urat mereh tu. Dan yang terakhir, Nabi kata wal yurih dzabihatah. Dan hendaklah dia rehatkan haiwan sembelihan. Maksudnya bagi dia rehat dulu, dia bertenang dulu, minum air dulu. Kalau macam contoh untuk lembu dan kambing kan, biasanya diberi minum dulu, bertenang. Janganlah kita sembelih dia, sembelih kawan dia sebelah dia. Maksudnya biar dia tak nampak. Dan jangan ditunjuk-tunjuk pisau alat yang kita gunakan untuk sembelih tu. Itu pun tidak ihsan. Nabi pernah tegur, jangan, kenapa engkau nak membunuh dia 2 kali? Maksudnya sekali tu takut-takutkan dia dengan pisau, dan yang sekali lagi adalah dengan kita menyembelih dia nanti. Jadi, even kepada haiwan pun kita tak boleh tunjukkan pisau yang tajam apabila kita nak sembelih dia. Okey? Okey, yang seterusnya, kita tengok adab terhadap haiwan. Apa dia adab-adab yang kita boleh lakukan kepada haiwan? Yang pertama sekali, kita berikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Yang ni semua haiwan lah. Macam contoh, tak bolehlah kita lepaskan, contoh datang nak bela kucing. Kita pergi buang kucing tu tapi dekat tengah jalan raya. Maka tak sesuai. Kita buang dia dekat tempat-tempat yang sesuai lah untuk dia ada. Macam contoh dekat area orang yang ramai orang ke, ataupun tempat yang banyak makanan ke, kita tinggalkan di situ. Seterusnya, belas kasihan terhadap haiwan. Yang ni jangan. Ada satu hadis Nabi pernah cerita pasal seorang perempuan ni. Dia ni rajin solat, rajin berpuasa, tapi dia ada seekor kucing yang dia ikat dan dia tak bagi makan. Dan dia masuk neraka disebabkan perkara tersebut. Menunjukkan bahawa kita kena ada rasa kesian dekat binatang. Kalau kita tak dapat nak bagi dia makan, jangan ikat dia. Biarkan dia lepas dan biar dia cari makan sendiri. Jangan kita ikat dekat dalam rumah, lepas tu kita tak bagi makan. Dan akhirnya dia sakit, dia makin lemah dan akhirnya dia mati disebabkan kita yang menyeksa. Haram perkara tersebut dalam Islam. Yang ketiga, memberikan makanan dan minuman yang berkhasiat. Maksudnya makanan dan minuman yang sesuai untuk dia lah. Janganlah bagi makan sayur dekat kucing. Kat pusat kita beri sayur kan, sayur bayam, nasi makan. Jadi mestilah makanan yang sesuai untuk dia. Makan macam ayam ke, ataupun nasi dengan ikan ke, apa-apa yang sesuai lah, yang berkhasiat. Yang keempat, penjagaan dan rawatan yang baik. Ini apabila adanya haiwan-haiwan yang sakit, maka kita dituntut untuk berikan rawatan yang baik. Kalau tak mampu nak hantar pergi veterinarian tu, veterina, doktor haiwan kalau kita tak mampu, tapi kita jagalah dekat rumah. Kita bagi dia ubat ke, ataupun macam contoh dia ada luka, kita bersihkan luka dia. Tu yang kadang-kadang kucing masa kecil-kecil tu, kalau mak dia tak bersihkan mata dia, maka kita kalau ada bela kucing yang kecil, maka kita bersihkan mata dia. Sebab kalau tak,
tahi mata tu akan menjadikan mata dia boleh jadi buta kalau dia tak dibersihkan. Kemudian yang kelima, hindari perlakuan zalim. Perlakuan zalim ni maknanya macam contoh, pergi pukul binatang tu, pergi sepak dia. Dan Nabi memang ada tegur, jangan pukul binatang dekat muka dia. Kalau kita tak puas hati ke apa, kita jentik sikit dekat ekor dia ke, dekat kaki dia ke. Tapi janganlah kita pukul dekat muka dia. Lepas tu janganlah kita pergi potong misai kucing ke. Mana benda tu akan menjadikan dia makin susah untuk macam contoh nak masuk ke dalam lubang, dia biasa dia gunakan misai dia untuk masuk, nak tengok sama ada dia muat ataupun tidak. Kalau kita potong misai dia, benda tu akan mengganggu dia. Dan apa-apa lagi lah, especially melukakan, membunuh dan sebagainya. Tapi tengoklah macam contoh haiwan yang Nabi suruh bunuh. Nanti kita cerita sikit. Okey, yang keenam, menjaga habitat haiwan untuk mengelakkan kepupusan. Yang ni daripada segi hutan-hutan tempat tinggal binatang tersebut. Maka tak boleh kita musnahkan segala-galanya sampai dia tak ada tempat nak tinggal. Itu yang kadang-kadang kita tengok kes binatang-binatang yang patutnya duduk kat tengah hutan, dia ganggu kawasan tempat tinggal manusia disebabkan dia dah tak ada makanan dah dekat area dia. Disebabkan banyak sangat hutan-hutan yang ditebang, pokok-pokok yang ditebang, hutan-hutan yang ditarah. Yang ketujuh, tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Kalau ada sebab tertentu yang memerlukan untuk bunuh, maka bolehlah bunuh. Macam contohnya tikus. Kan tikus ni memang haiwan perosak, maka kita boleh bunuh. Dan kemudian binatang-binatang yang berbisa macam lipan, kalajengking, ular, maka itu binatang yang dibolehkan untuk bunuh. Kalau jumpa, boleh bunuh. Macam cicak ada galakan daripada Nabi untuk bunuh. Sebabkan cicak ni dulu antara haiwan yang meniup meniup api Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dibakar dalam api, tapi api tersebut tak membakar Nabi Ibrahim lah. Tapi cicak ni antara haiwan yang cuba memarakkan api yang untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi Nabi kata, bunuh cicak. Kalau jumpa cicak, silakan bunuh. Boleh. Okey, apa kebaikan kita mengamalkan adab terhadap haiwan? Yang pertama, haiwan tersebut sendiri akan terhindar daripada sebarang ancaman. Selamat untuk haiwan. Dan dia menjadi sihat dan dapat membiak dengan banyak. Jadi, benda ni bagus tak untuk kita? Bagus. Disebabkan kalau haiwan-haiwan tu sihat dan dapat membiak dengan banyak, maka kita pula ada sumber makanan yang mencukupi. Dan dia dapat menjana ekonomi. Macam contoh, bukan kucing, kita tak makan kucing lah. Binatang-binatang yang kita makan lah. Macam contoh, ayam, kambing, lembu. Ataupun kalau kat negara-negara Arab, dia makan unta. Kita pun ada juga makan daging kerbau kan. Kadang-kadang. Dan juga rusa. Rusa kurang sikit lah. Jarang jumpa. Baik. Dan yang seterusnya, apa kebaikannya kalau kita jaga adab terhadap haiwan? Kita mengamalkan adab terhadap haiwan. Yang ni. Alam, daripada segi alam sekitar, habitat mereka akan terpelihara dan akan melestarikan ekosistem alam. Maksudnya kita akan jaga persekitaran alam semesta ni. Pokok-pokok tu makin cantik. Kita tak sesuka hati tebang. Dan haiwan-haiwan ni ada tempat untuk tinggal. Jadi cukuplah setakat ni insya-Allah. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada apa-apa salah silap. Ada apa-apa soalan boleh tanya pada Ustaz. Dan nanti Ustaz akan bagi inilah latihan sikit daripada quizzes. Benda simple je. Awak tekan-tekan je. Syukran jazilan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.